bohong belaka. Jadi awak faham tak? Habis video surveillance ni dia macam apa, bank-bank ada supermarket kan. Jadi pergi tu ambil file tu berdasar daripada rumah kita pukul berapa ke pukul berapa. Dia pun cabut, dia pun kata, ni tengok di air ni tak nampak tak? Kita pun itu orang tu. Allah. Itu juga dia panggil gaib. Tahu yang sudah berlaku. Satu lagi tahu yang akan datang. Satu lagi tahu yang lain di depan, iaitu jin scanning apa. Lupa. Nah. Jadi orang yang beriman ialah dia percaya benda ni gaib, tetapi benda ni ada kuasa-kuasa tertentu masing-masing. Macam gaib Tuhan ada kuasa dia. Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang ni ialah ini selalu wa aqimus shalah, dia katakan wa aqimus shalah juga tafsirnya panjang. Saya beritahu secara ringkasnya begini. Mendirikan sembahyangnya, kalau lelakinya sembahyang di masjid, di masjid ikut waktulah. Mendirikan sembahyang ni maknanya dia jaga daripada mandi junub dia lagi. Orang perempuan mandi nifas tu, belajar cara-cara mandi ikut sunnah Nabi, ikut sunnah sahabat-sahabat. Nifas, orang lelaki mandi junub tu. Lepas tu cara ambil sembahyang seperti mana Nabi ambil sembahyang. Itu dipanggil jaga pakaian kebersihan ni daripada najis benda, kekotoran benda kena pada pakaian dia atau body dia tu dia jaga. Lepas tu dia belajar cara-cara sembahyang yang betul. Itu semua tu, dan mengerjakan pada waktu tertentu seperti mana diarah kalau lagi sembahyang di masjid. Itu dipanggil semua tu dipanggil wa aqimus shalah. Ini wa yuqimuna shalah, dan mereka mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki yang kami beri kepada mereka sedekah balik kepada orang-orang yang bersangkutan. Ini sama ada zakat ataupun sedekah. Kami yang beri pada mereka rezeki. Jadi kalau mereka beri pahala, beri rezeki itu kembali pada orang lain sebagai sedekah, maka kami akan beri kepada mereka pahala pula. Jadi kita ni tak ada benda ni sebenarnya kali. Rezeki Tuhan bagi pada kita. Kita pun infak rezeki itu kepada orang. Tuhan pun beri pahala pada kita. Kalau kita mati, rezeki yang kita ada tu dibagi pada anak-anak ya tu. Bukan? Rezeki yang kita dapat ni, harta panggil harta, maka harta bagi anak-anak ya. Nah. Jadi rezeki yang Tuhan bagi pada kita melalui dipanggil usaha ikhtiar kita, tapi rezeki itu Tuhan yang bagi. Kemudian daripada rezeki itu kalau kita infak, Tuhan beri pahala. Kalau kita tidak infak, rezeki itu akan jatuh ke anak kita. Dan kita tak tahu yang mana satu anak kita ni, yang kerabat kita ni, yang akan menolong kita esok. Ada ayat Quran surah Al-Imran. Tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka infaklah sekarang. Infak yang paling lemah sekalinya ialah waktu nak mati. Waktu dia sudah ngak gini, dia berkata, aku nak sedekahlah rezeki aku ni sekian-sekian banyak ni kepada masjid ke contoh tu. Maka orang yang infak lagu tu, nilai infak dia yang paling rendah sekali, nilai. Dia sepatutnya masa dia sehat-sehat tu, masa tu dia sedekah. Tapi masih dikira pahala. Baik, ayat yang berikut ni ialah siapa yang beriman tu. Ayat yang berikut ni, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad. Ayat ni rujuk kepada Kristian dan juga Yahudi. Ayat ni dirujuk kepada orang yang beriman di kalangan Kristian dan Yahudi.
Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad, yaitu Quran. Wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturun sebelum daripada kamu, yaitu Taurat, Injil. Yang mananya dia orang Kristian ataupun dia orang Yahudi yang percaya dengan kitab Taurat atau kitab Injil atau semuanya, dan percaya juga, beriman juga dengan Quran. Maknanya umat Nabi-nya ada dua. Satu yang belajar direct dengan Nabi, yang satu lagi ialah orang yang bukan asal Islam, yang pada kitab lain yang memeluk agama Islam. Wabil akhirah, dan mereka tentang akhirat tu hum yuqinu, mereka yakin. Dalam kitab mereka pun sudah ada dan mereka sudah yakin. Iaitu Kristian dengan Yahudi. Ulaika, maka orang-orang yang bersifat seperti ini, orang yang bersifat seperti ini, iaitu Nabi, Nabi yang ummi, yang tak tahu membaca menulis. Ada juga sahabat-sahabat yang tak tahu membaca menulis yang masuk Islam. Ada juga yang Kristian, ada juga yang Yahudi. Mereka ini ialah ulaika, mereka sifat seperti ini, ala hudan, berada di atas petunjuk di dunia ini. Di dunia ini dia dapat petunjuk min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka yang bersifat seperti ini, yang percaya penuh kepada Quran dan hadis ni, humul muflihun, mereka itulah orang yang berjaya, yang dapat kejayaan dunia akhirat. Percaya sini ialah percaya dan serah diri kepada Allah Ta'ala. Percaya dan serah diri kepada Allah Ta'ala. Baik. Ayat berikut ni, ini ialah tafsir bagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ni alif lam mim sampai sini. Ayat ni ialah tafsir bagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada lagi tafsir alladzina an'ama Allah, iaitu orang-orang yang Tuhan beri nikmat pada mereka. Itu tafsir surah Fatihah, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini ayat yang seterusnya pula, ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahwasanya orang-orang yang kafir itu, yang engkar kafir sini sataral haqqa inada, yaitu menutup kebenaran kerana degil. Itu makna kafir. Dia percaya, dia tahu, tapi dia tak nak terima. Kafir itu makna sataral haqqa inada, iaitu menutup yang benar tu kerana degil, inat degil. Degil ni makna apa? Fahamlah kau dah, tak nak terima. Tahu dah? Tahu. Macam Yahudi tu kan, dia tahu ni Allah, dia tahu kita Taurat, kita Injil, dia tahu tak kau. Tapi nak pakai kau? Tak nak. Tu makna degil. Ada tak buat kita situ? Ada. Kata kafir dan munafik itu masuk dalam ayat. Ada ni untuk orang kafir. Ni nak tafsir dia ni, ghairil maghdubi alaihim. Ni ayat ghairil maghdubi alaihim sampai ayat 20. Ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, dah tafsir dah. Jadi ghairil maghdubi alaihim, iaitu bukan jalan orang yang kamu murka, iaitu jalan orang Yahudi dan orang musyrikin. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, iaitu Kristian dan munafik. Jadi ayat ni ialah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kafir sini ialah sataral haqqa inada, iaitu yang masuk peringkat terakhir. Mula-mula syak ragu-ragu dengan Tuhan.
kemudian membantah dengan hati, kemudian membantah dengan mulut. Yang tiga, membantah dengan mulut. Mula-mula beritahu ni betul kan ni. Mula-mula sekali. Kemudian dia bantah, dia nak lawan tak berani, tak ada hujah, maka dia lawan dengan hati. Kemudian yang anu sikit dia lawan dengan mulut atau perbuatan. Lepas tu Tuhan pun khatamallahu ala kunci hati dia. Kunci hati itu kafir. Kafir yang tak keluar, kafir yang tak keluar. Yang kafir yang banyak-banyak ni kita tengok ni, yang orang kata tak boleh kata orang kafir itu kafir. Kenapa tak boleh kata orang kafir itu kafir? Ni dia nak sembah berhala tu. Cuma kita kata dia tu kafir. Tak boleh nak kata dia akan kafir sampai bila-bila tu, sampai dia mati. Tak boleh pasal kita tak tahu bila dia dapat hidayah. Sekarang ni memang kafir dah dia tu. Ini tak boleh kata dia kafir. Lah, dia duduk sembah berhala tu sekarang. Dia kafir lah sekarang ni. Besok lusa sebelum dia mati tu, dia nak mengucap tu, tak tahu yang tu. Yang sekarang memang kafir. Jangan terkeliru dengan tasawuf ni, pusing-pusing, yang betul tu jadi tak betul lah. Yang salah pula jadi betul lah. Jangan gitu. Baik. Jadi innal ladzina kafaru, iaitu peringkat keempat, maka orang kafir seperti ini sawaun, sama saja ke atas mereka. Anzartahum, kamu beri ancaman pada mereka bahawasanya kalau mereka tak ikut tauhid ni akan masuk neraka kekal. Mereka tak peduli. Am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri ancaman kepada mereka. Kamu beri ancaman ke? Kamu tak nak beri ancaman ke? Atau kamu beri peringatan ke? Kamu tak nak beri peringatan kepada mereka? La yu'minu, mereka tetap tak mau beriman. Kita beritahu dia kalau dia tak nak beriman, kita tak beritahu dia kalau dia tak nak beriman. Itu kekal. Kata Allah. Itu orang yang, iaitu Yahudi, munafikin, Yahudi, orang Yahudi, orang Kristian, orang mana-mana saja, musyrikin ke apa ke, yang masuk peringkat ni, maka ini kekal. Macam mana kekal tu? Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala akan kunci hati atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, di atas penglihatan mereka, bisyawah, mengunci segenap arah pula, tutup semua sekali, tak apa tu. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang agung, azab yang besar. Ini kunci kepada hati. Maknanya kita beritahu tauhid macam mana pun hati tak nak terima. Itu maksud dia, iaitu yang rohani tu. Sam'ihimnya dia dengar kita kata ni. Ada orang kafir duduk sebelah masjid, dengar orang mengajar hari-hari, dengar orang baca Quran hari-hari, tengok dalam TV. Tengok dalam TV, mereka tengok belakang ni siapa terus-menerus ni. Ustaz-ustaz mengajar dalam TV ke apa ni, dengar belakang. Dia tengok dalam surat khabar, dia tengok. Bukan? Dia baca tu lah surat khabar. Tapi dia tengok, tapi hidayah tu tak bagi. Kenapa? Kerana inah degil. Inah maknanya degil lah bahasa Melayu. Tak mahu terima, tak mahu cari kebenaran. Yang hanya boleh cari kebenarannya ialah, yang dapat kebenarannya ialah orang yang ada inabah. Lawan bagi inah ialah inabah, iaitu orang yang nak kembali, iaitu dalam hati dia kata ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah pada aku jalan yang benar. Wahai Tuhan, tunjuklah aku jalan yang benar. Mana satu jalan benar ni? Ni. Jalan benarnya ialah dalam surah Yasin, wa'anik buduni, sembahlah aku saja, ibadatlah pada aku saja, pujalah pada aku saja, doalah pada aku saja. Hadza siratal mustaqim. Itulah jalan benar. Bermakna kalau kita puja Tuhan saja, jalan benar. Jika kita ibadat pada Tuhan saja, itu benar. Kita sembah Tuhan saja, benar. Kita puja Tuhan saja, benar. Kita berdoa pada Tuhan saja, benar. Kita berdoa melalui perantaraan, kita tak benar. Tak. Kita puja keris, Allah kita puja keris, kita puja juga. Pasak juga keris.
syirik pada Allah, itu juga bukan jalan benar. Allah kita sembah, sultan kita sembah juga, itu bukan jalan benar. Nak dengar boleh. Kalau tak beritahu jalan lagi ni, nak beritahu kan marah ke sultan, nak tangkap lah apa benda. Sudah. Awak tak tahu. Jadi kalau saya duduk sembunyi-sembunyi gini cakap ni, bukan? Sembah pada sultan itu juga syirik pada Allah. Nabi SAW kata, sahabat tanya dia, ya Rasulullah, kami selalu masa pergi ke Syed, masa pergi ke Parsi, sembah raja-raja mereka. Jadi kamu tuan Nabi adalah makhluk yang paling mulia sekali, maka boleh tak kami sembah kamu Nabi? Sahabat minta. Nabi pun berkata, kalau boleh manusia sembah manusia, nescaya akan suruh bini sembah suami dia. Itu pun tidak boleh. Ada lain pula, kalau aku datang jangan kamu bangun. Kalau aku datang jangan kamu bangun. Mana bangun bila Nabi mari itu kita bangun tu tak boleh. Misalnya kita ada orang besar datang, kita bangun berdiri, tak boleh. Tak boleh. Dia nak pergi kepada penyembahan itu, pemujaan itu. Tak boleh. Kalau kita duduk, kita duduk. Jangan bangun. Jangan bangun. Kalau dia serupa dengan kita, sama dengan kita lah, ataupun dia pangkat rendah pada kita, misalnya orang miskin ke apa, kalau kita nak bangun tak apa itu. Kalau dia pangkat tinggi pada kita, dia ustaz ke, dia guru ke, orang besar ke, dia mari itu kita bangun, tak boleh. Nabi SAW kata ke Abu Zahab, Bila kalau kamu tengok aku buka pintu di rumah aku, barulah kamu iqamah. Jangan iqamah dulu aku duduk dalam rumah. Jangan. Jadi manusia kena bangun. Kamu tengok aku buka pintu, baru kamu iqamah. Jadi mereka bangun kerana iqamah, bukan bangun kerana aku datang. Faham? Yang mana dah buat dah tu kita taubat aja. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku jalan wa anin buduni, sembah Allah saja, puja Allah saja, ibadat pada Allah saja. Jangan ibadat pada Allah yang kita ibadat, kepada Nabi Muhammad kita ibadat juga. Kepada Nabi Muhammad kita selawat, kepada Allah kita zikir, kepada Nabi kita selawat. Jangan kita zikir kepada Nabi, jangan. Contohnya Muhammadur Rasulullah, itu kufur. Baca gitu kufur. Faham? Nah, ada tak berzikir Muhammadur Rasulullah? Tak ada dah. Sebab memang kufur lah kalau buat. Nah, faham ya? Zikir ni ialah la ilaha illallah saja. Kufur sama. Allah pun kita zikir, Nabi Muhammad pun kita zikir. Mana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berzikir begitu. Baca kalimah syahadat. Zikir makna dibaca berulang-ulang. Lepas baca, habis satu baca pula, habis pula baca pula. Itu dipanggil zikir. Zikir ni perkara yang disebut berulang-ulang. Maka kalau Allah kita zikir, Nabi Muhammad kita zikir, kufur. Menjamakan. Sikit lah ni, tapi cabut steril. Steril tu cabut. Allah. Nah, baiki akidah. Quran ni untuk kita kenal Allah. Kita ingat Quran ni, diajar oleh orang-orang. Quran tu tak boleh baca, tafsir dia telah tinggi sekali. Allah digembang-gembur, dia takut-takutkan kita dengan Quran. Sedangkan Quran yang paling mudah sekali. Belajar tafsir Quran ni, kalau siapa yang biasa masuk universiti, biasa masuk universiti, ibarat belajar tafsir Qurannya ialah
belajar ilmu alam tingkatan 5. Bukan sejarah, matematik apa semua, bukan itu. Belajar ilmu alam atau belajar sains tingkatan 5. Satu subjek ya. Begitu ya mudah dengan Quran. Saya cakap ke saya tu. Saya di Kembang Umbu, bila kita belajar, mudah. Sebut satu-satu. Jadi, balik pada cerita kita ni, khatam ni kepada pendengaran, penglihatan apa semua ni, apabila orang itu melawan. Dia 4 peringkat, saya ulang balik kan. Mula-mula dia syak ragu-ragu dengan Tuhan. Kalau aku buat ini Tuhan nak pergi ke tidak ragu ni. Dia syak ragu-ragu. Ini kalau aku doa sendiri ni, aku semaya tak apa pandai, semaya tak apa lekat. Jadi berada tak pandai nanti, itu syak ragu-ragu. Kemudian, bila orang beritahu pada dia, dia lawan dengan hati. Kemudian dia lawan, lepas tu peringkat yang 3 dia lawan dengan mulut. Berterusan lawan. Khatam Allah. Berterusan. Bukan sekali dua, dah Tuhan. Biar. Nanti kita belajar dalam surah Hamim. Berdasarkan ayat. Khatam Allah ma'ala qulubihim ma'ala sam'ihim ma'ala absarihim ghishawah. Jadi penjaga dia dibaca pada mereka seolah-olah mereka tak pernah dengar. Baik, ini ialah tafsir bagi dhalim, wala dhalim. Nah, ayat berikut ni tafsir bagi wala dhalim. Itu tentang munafikin dengan Nasara. Wala dhalim ni nafi munafikin dan Nasara. Tetapi ayat yang disebut ni ialah tentang orang munafik sahaja. Jadi 2 ayat berkenaan dengan orang kafir lain-lain. Tapi berjela-jela ayat berkenaan dengan orang munafik. Sebab orang munafik ni zaman Nabi ni, semaya belakang Nabi ni, dia pakai sebuah, dia pakai jubah juga ni. Ni. Awak jangan ingat orang munafik tu orang tak sembahyang dah. Itu orang fasik yang tak sembahyang tu orang fasik. Orang munafik ni ialah orang yang kalau zaman Nabi sembahyang belakang Nabi tu. Tak benar mudah ya. Waktu asar dengan waktu subuh dia tak ada. Asar dengan subuh tak ada. Asar dia ada asar dia Allah balik kerja tu. Dan supaya waktu subuh jadi gelap terampuk. Zaman Nabi lah. Zaman sekarang tu dia keluar. Baik, itu contoh rekas. Tetapi ini ayat-ayat ni untuk orang munafik saja. Iaitu orang munafik dia infak kepada dia infak. Orang kafir pun infak. Orang Hindu tak ada sedekah tak ya orang Hindu. Sedekah kan? Pakai miskin dia sedekah kan? Orang Kristian, orang Hindu, orang Cina, orang mana-mana pun memang sedekah. Awak jangan kata orang Islam yang sedekah, dia mereka sedekah. Banyak daripada kita sedekah. Tapi sedekah mereka satu tak terima. Pahala ibadat tak terima. Tapi Tuhan balas pada mereka buat di dunia lagi. Awak tanya mana-mana orang Cina ataupun India, orang yang paling kaya di antara India ataupun Hindu Cina, tanya mereka, adakah yang kaya tu sedekah tak? Dia kata sedekah banyak. Siapa-siapa nak kaya mudah bersedekah banyak, InsyaAllah rezeki akan melimpah. Tak kira pada orang Islam, tak kira pada orang kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ini bukan ayat berkenaan dengan orang munafik kan. Ada di antara manusia itu yang berkata amanna billah. Kami beriman dengan Allah wa bil yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Tapi Allah kata wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka termasuk golongan orang yang beriman, karena hati mereka tak terima. Mulut yang kata yukhadi'un Allah, mereka ingin nak tipu Allah. Jadi nak tipu Allah, mereka tidak kata nak tipu Allah. Yukhadi'un Allah maknanya mereka hendak tipu Allah. Bermakna sini mereka hendak tipu Nabi Allah.
So Allah dia tak boleh tipu, dia tipu manusia lah. Orang yang Nabi utuskan. Walladzina amanu, dan dia nak tipu juga pada orang-orang yang beriman bersama Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Nak tipu mereka dengan cara pergi sembahyang sekali. Nah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka ingin menipu melainkan pada diri mereka sendirilah mereka tipu. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak sedar. Mereka nak tipu orang beriman sebab dia mari buat olok-olok yang bagi sembahyang. Mereka tu tipu diri mereka, iaitu mereka ni sembahyang mereka tu Tuhan tak pernah terima pula ibadat sebab belum masuk Islam. Munafik ni maknanya dia kata dengan mulut saja dia beriman, dalam hati dia tak percaya. Maknanya dia belum masuk Islam. Ibadat dia semua sekali tidak diterima pula. Ni masalahnya kalau kita termasuk bulan 4 ni betul. Jadi kita semaya tak fikir dah. Hati kita je tak percaya pada agama kita, tak percaya pada Tuhan kita, tak percaya pada Quran. Itu masalah. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Syak ragu-ragu tentang Tuhan. Kalau aku doa sendiri, Tuhan tak bagi. Tapi kalau syekh-syekh tu ada doa, awak tanya orang Hindu kata untuk Sami je gitu. Oh kami ni orang Hindu, dia tak boleh makan daging. Tapi kita pagi-pagi sudah makan nasi lauk dah, makan nasi lemak dah. Bukan? Kita makan juga ikan, buat beli kat kedai. Kita orang Hindu tak boleh makan daging dan nyawang. Tapi Tok Sami itu memang dia tak makan. Jadi Tok Mau dia lebih mampu dari kita. Itu syak dia. Syak dia bahawasanya Tuhan akan benarkan mereka-mereka yang rapat dengan Tuhan. Dan mereka oleh kerana tak rapat, Tuhan tak nak tolong. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Ta'ala tambah bagi mereka penyakit baru. Apa dia penyakit baru sini? Syirik pada Allah. Jadi dia kalau aku doa sendiri, Tuhan tak nak bagi. Tapi kalau mereka ni Tuhan bagi. Itu baru kata dalam hati. Lepas tu dia suruh tu syirik. Dia pergi jumpa Tok Sami tu, dia pun beritahu Tok Sami kita ada masalah gini. Tolonglah Tok Sami doa kepada dewa ni, dewa Muruga ni, dewa Ganesh ni, dewa Kerala ni, dewa Siva ni, dewa Hanuman ni, macam-macam nama dia tu. Nama dia umum, pangkat dia beri, tugas dia beri, dia pula puja. Dia. Nama dia beri, pangkat dia beri, tugas pula dia beri. Kemudian dia pula puja. Lepas tu orang yang menjaga tutup siap tu yang dia minta tolongnya. Dia jaga berhala tu yang dia minta tolong. Tutup siap. Siap macam siap masjid tu. Supaya jaga masjid. Lebih kurang nama supaya lebih. Maksud dia supaya mana pergi minta tolong dengan mereka tu. Pasal mereka tu rapat dengan Tuhan. Maka mula-mula syak ragu-ragu dengan Tuhan. Lepas tu suruh tu laksana tu fazadahumullahu marada, Allah Ta'ala tambah pada mereka penyakit baru, iaitu syirik pada Allah bila buat. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dulu dustakan. Iaitu Tuhan suruh kita ibadat pada direct pada dia saja. Kita pergi ibadat pada Allah pun kita ibadat, pada Nabi pun kita ibadat misalnya. Mereka tu pada Allah pun mereka puja, tetapi kepada Nabi Isa pun mereka puja. Hindu pada Allah pun dia puja. Awak tanya orang Hindu Tuhan dia siapa? Mereka akan jawab Allah Ta'ala. Kalau dia tak boleh jawab Allah Ta'ala, dia akan kata gini, Tuhan yang buat langit dan bumi.